Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Cikgu Najwa berkongsi dalam kaedah pembuatan produk lah. Jadi seperti kita tahu bahawa sabun asasnya ialah minyak dan juga alkali, lemak dan juga alkali. So lemak tu adalah minyak. Jadi jenis-jenis minyak ada banyak. Jadi memang mana kita nak pakai, macam mana cara kita nak kira semua kan. Jadi untuk video kali ni saya akan kongsikan macam mana anda nak buat pengiraan sebelum anda buat sabun. Sabun saya maksudkan ni lah sabun buku lah. Jadi banyak mana kita nak gunakan lye ataupun natrium hydroxide, banyak mana kita nak gunakan air untuk membancuh natrium hydroxide, banyak mana pula minyak-minyak yang kita nak pilih, yang kita nak guna, dasarkan minyak-minyak pilihan. Sebab ada kadang-kadang tu minyak kita berhajat untuk sabun kita tu banyak buih, nak buih halus, nak berkrim, nak conditioning dan macam-macam syarat yang kita nak kan. Jadi saya akan tunjukkan dengan jelas macam mana anda nak kira supaya anda dapat sabun yang anda puas hati. Jadi untuk tujuan itu, stay tune, stay bersama saya. Mana yang baru first time tengok video saya, yang belum pernah subscribe, mohonlah subscribe. Berilah saya like, komen apa yang perlu, mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Jadi sekejap lagi kita akan terangkan step by step macam mana sebenarnya nak mengira dan membancuh dengan betul. Teruskan bersama saya. Okey, kita bertemu balik. Jadi dalam antara video-video komen dalam video saya tu, ramai yang minta tolong tunjukkan macam mana cara nak kira berapa lye, berapa air, berapa minyak kan untuk buat sabun. So saya nasihatkan supaya kita mudahnya kita menggunakan soap calculator. Okey, so mula-mula kita search dulu soap calculator. So calculator. Okey, kita search soap calculator. So kita akan dapat banyak senarai soap calculator. Calculator untuk mengira sabun, tapi saya nak cadangkan supaya kita ambil yang ni. Soap yang ni yang soap Malaysia ni, Malaysia Soap Lab Malaysia. Sebab mudah, Soap Lab Malaysia minyak-minyak tu sesuai dengan minyak-minyak yang ada di negara kita. Jadi kita pilih Soap Lab Calculator sebab kita nak figure out berapa yang kita perlukan. So kita just klik Soap Lab. Jadi dia akan keluar keterangan kat sini. Soap Lab Malaysia ni adalah factory that handmade. Kita nak buat sabun handmade. Jadi dia ada penerangan kat sini macam mana kita nak gunakan calculator ni. Termasuk juga kat sini, kat sini dia bagi tahu macam mana nak guna. So kalau kita tak yakin dengan berapa banyak peratus lye discount yang kita nak guna, kita ikut je sini. Lye discount is how many percent of lesser lye you want to put. Dia kata generally 1 to 7%. Kalau kita tak confident, leave it at 5% if unsure. Kalau kita tak yakin, kita biar je lah dekat 5. Kat situ dia dah setting 5. So ni rupa dia, ni rupa calculator tu. Jadi yang pertama sekali apa kita nak buat ialah kita pilih kita nak solid ke liquid, nak sabun buku ke nak sabun cair. So saya pilih sabun buku. So hari ni kita nak buat sabun buku. Lepas tu kita pilih berapakah saiz mol kita. Kita kena tahu acuan kita nak buat tu sebenarnya berapa besar. So saya ada ialah acuan 1000. So enter 1000. Automatik dia akan bagi kat sana kita perlukan minyak sebanyak 700 gram. So saya perlukan minyak sebanyak 700 gram untuk bancuhan ni. Di bawah ni dia ada bagi range. Dia ada bagi range kekerasan kita nanti, kadar pembersihan, kelembapan, buih dan krim tak krimnya kita punya sabun tu dia ada bagi ideal range. Maksudnya jarak yang sesuai lah yang dicadangkan. Berapa persen creaminya sabun kita, berapa persen kerasnya sabun kita. Kalau kita punya bacaan tu berada di dalam range yang dicadangkan tu, maka bolehlah kita teruskan. Kan dia ada bagi tahu kat sana. Okey, check the soap properly, check the soap's property. You will get for this soap it's satisfied. Kalau kita dah puas hati, make your soap. Buatlah soap tu. So you can check out YouTube mana-mana lagi yang ada ajar tentang tu. So sekarang ni kita nak buat. So saya untuk first ni kita akan buat 3 jenis minyak je sebab minyak yang ada kat rumah ni. So saya akan pilih minyak kelapa dulu. Minyak kelapa memang ada banyak. Minyak kelapa kan kalau terlalu banyak dia akan sabun kita akan jadi keras sangat kasar. Minyak sawit pula sama juga, kalau terlalu banyak dia akan beri kesan yang lain. Jadi saya akan tambahkan lagi satu minyak yang nak balancekan minyak kelapa dan minyak sawit. So saya ambil 30% saja. Bila saya buat 30%, dia akan beri
Okey, 210 gram untuk minyak kelapa. Okey, seterusnya palm kernel, sebab saya memang ada palm kernel pun saya akan buat 30 gram juga. 30% juga, 210. Jadi 30 campur 30, 60. So saya ada baki lagi 40%. So sebab saya memang ada grapeseed oil, saya masukkan grapeseed oil. 30, 40 kali 100. Ni kita check dulu, kita letak ni kita nak check dulu sesuai tak? Okey, kalau sesuai, kita tengok sini, saya kena gunakan lye 102.8 gram, air 205.35 gram, pewangi 50 gram. Okey, so kalau tengok kat sini, hardness, kekerasan dia berada di dalam range 49.5, range 29 hingga 54. So tak keras sangat, tak lembik sangat. Kadar pembersihan tinggi juga ni, dia terkeluar daripada range. Kelembapan, okey, 43, dia kata paling sikit pun 44. So kalau nak lebih lembap, saya kena lebihkan kat mana-mana kat sana. Bubbly, buih 14 hingga 46, saya ada 38. Okey, dalam range. Creamy 11. Oh, tak berkrim sangat saya punya sabun ni. So kalau kita rasa tak berkrim sangat, kita nak adjust, bolehlah adjust. Okey, saya buat contoh je. Saya buat contoh. Katalah saya buat kat sini 35 dan dekat sini 35. Maka kat sini akan tinggal 30. Sebab 35 campur 35, 70, baki 40. So, saya suruh dia kira. Dan lagi kurang krim dia. Memang dia elok tadi kat grapeseed. Ataupun kalau kita nak krim, kita boleh tambah jenis-jenis yang macam cocoa butter, minyak cocoa butter. Yang butter-butter ni. Yang butter-butter ni kalau kita tambah, kita akan dapat sabun yang lebih berkrim. Itu ada orang tanya saya, macam mana nak dapat sabun yang buihnya berkrim? So inilah cara pengiraan dia, cara adjust dia. So nanti bila anda buat gunakan sup calculator ni, anda dah dapat range yang anda nak tu, bolehlah mula membancuh. Okey, saya nak anda tengok kesan dia bila saya tukarkan jumlah ni, 25% minyak kelapa, 25% minyak sawit dan 50% olive. Kalau saya tukarkan, saya kurangkan yang dari jenis kelapa-kelapa ni, kelapa sawit dan kelapa biasa tu, kita akan dapati kekerasan dia dah menurun, dah berada di dalam range. Kadar pembersihan pun dah menurun, conditioning pun dah meningkat, dah jadi 48%. Jadi dia akan conditioning lah kita punya kulit tu. Bubble pun berada dalam range dan krim dia dah meningkat 13.75%. So saya nak anda tengok kesan dia kalau kita kurangkan minyak zaitun tapi kita tambah cocoa butter. Sebab cocoa butter dia memang, ataupun shea butter, sebab ni dua sangat menjadikan sabun kita berkrim. Cuma sekarang ni saya tak ada stok. Ada stok tapi stok tu dah macam dah rosak, lama sangat tak buat sabun. Anda akan dapati bahawa creamy-nya tu nanti akan berubah. So kalau saya ubah sini, saya jadikan 30 dan saya tambah dekat katalah shea butter, sebab ni yang biasa orang guna. Okey, saya tambah kat sini. Tadi saya dah kurangkan 20 dari sana, so saya masukkan 20 dekat sini. Okey, anda boleh lihat krimnya dah meningkat 19.35. So kalau anda banyak gunakan minyak-minyak berunsur butter ni, memang kosnya tinggi, tapi kesan krim sabun tu adalah lebih tinggi juga. Sebab tu sabun-sabun yang setengah kita tengok sabun harga yang mahal sangat tu adalah kerana dia menggunakan jenis-jenis minyak yang mahal ni lah. So sabun dia akan jadi macam sangat lembut, buihnya sangat berkrim. Itu adalah kerana pemilihan minyak dia. Jadi terpulanglah pada anda, bila anda nak buat nanti, anda buatlah kalkulator anda sendiri, sabun yang anda nak keluarkan tu. Lepas tu bolehlah anda mula membancuh, ya. Okey. Okey, kalau anda macam risau sangat nak cari sendiri, macam mana nak cari sendiri, so dia ada kata kat sini, fill in the percentage of each oil you want. You can check here for basic recipe. So dia ada bagi basic recipe, boleh check basic recipe dia kat muka surat sebelah dia. So dia ada bagi basic recipe kat sini. Dia tak payah pening kepala untuk mula-mula, tak payah nak mereka sangat kan. Jadi anda bolehlah guna basic recipe dia. Ni ada kat sini. Sabun lavender. So ada kat sini 210 maknanya 30% lah. 30% olive, 30% coconut, 30% palm kernel. So dia buat 30 dah 90, 10% castor oil. Dia ada bagi macam ni. 3, 6, 9, 10, 100% minyak, 700 gram lah ni untuk resipi 1000 punya acuan. 70 gram castor oil. So resipi yang dia bagi ni insya-Allah dah lengkap dah dia punya range julat-julat yang kita nak tadi. Jenuh cari perkataan range tu dalam bahasa Melayu, julat.
Dan dah ada dah dekat sini 104 gram nitrogen hydroxide, air 200 gram, lebih mudah, lebih tepat bulat-bulat semua, 50 gram lavender flower essential oil. Okay, ultramarine violet pigment as desire. Kalau nak tambah ultramarine violet pigment, nak bagi lagi hebat anda punya sabun tu. Okay, kalau nak lagi senang, belilah dia punya set lengkap dekat sini. Just click here, dia pun akan bawa anda ke tempat jualan. Okay, dia cakap kat sini, belilah, order here. Boleh terus order. Nak belajar buat sabun, gunakan dia punya apps ni, web ni. Lepas tu beli barang daripada dia, InsyaAllah jadilah sabun anda. Okay, lepas ni kita tunjuk cara. Nak guna resipi dia ke, nak jual suai resipi dia ke, InsyaAllah gitulah lebih kurang yang kita akan buat. Okay. Ni barang-barang yang kita dah siapkan lah ya, mengikut resipi yang kita dah pilih. Jadi kalau ikut kat situ, kita perlukan 30% minyak kelapa, iaitu 210 gram. Ni minyak kelapa 210 gram. 30% grapeseed oil juga 210 gram. Sebabkan dia gram, jadi jangan tengok volume ya. Sebab dia berdasarkan gram. Jadi maknanya minyak grapeseed oil ni lebih tumpat daripada minyak kelapa. Sebab itu nampak rupa dia lebih rendah lah. Okey, kemudian 20% palm butter, 20% palm butter yang memberikan nilai 140 gram. 20% palm kernel iaitu 140 gram. Dan kita perlukan 104.64 lye amount. Ni lye amount 104.64. Air yang kita perlukan ialah 209.28. Saya dah timbang semua supaya kita cepat ya. Jadi kita gunakan lye amountnya ialah sodium hydroxide. Okey. Lepas tu fragrance. Fragrance saya tak letak kat sini, nanti kan saya masukkan kemudian. Okey, jadi untuk resipi ni kita akan dapat creamy dia sehingga 18.8. Bubbly 32.5 masuk dalam range. Conditioning masuk dalam range 42.8. Dan kekerasan pun duduk dalam range. Saya tak nak dia keras sangat. Jadi kalau kekerasan antara 29.4, dia adalah 51. So okey. So apa yang saya nak buat dulu ialah saya akan cairkan dulu palm butter ni dengan minyak kelapa sikit di atas api. Sekejap ya, api kecil sangat. Cairkan dulu. Lepas cair, baru kita akan bancuh lye. Dan untuk bancuh lye ya, ingat ya, kita kena pakai sarung tangan. Sebab lye ni sangat merengsa, mengakis kulit sebab dia pekat. So dan juga petua bancuh lye, jangan lupa lye masuk dalam air, bukan air masuk dalam lye. Kita tak nak ada kecederaan bila kita membuat sabun. So saya panaskan dulu ni sekejap, saya cairkan dulu ni sekejap sebelum kita bancuh lye dan kita nak campur dengan semua minyak-minyak. Okey, sekarang ni kita nak bancuh lye. Jadi kalau boleh ya, mulut pun kita pakailah mask ke, mata pun kita pakai penghadang juga sebab uap dia tu dia naik sangat kuat. So saya sengaja guna bika tinggi ni sebab nak bagi lambat sikit uap dia naik. Jadi ingat bila bancuh lye, lye ke dalam air. So saya gunakan bika tinggi. Jadi ini air 209 point berapa tadi tu. Dan kita masukkan lye. Okay, kalau dia nampak macam berkeladak tu tak apa. Cuma yang kita kena pastikan dia panas ke tak. Kalau dia tak panas, itu ada kemungkinan bahawa dia tak ori ya. Okay, panas ya. Okay, panas ni. Kepanasan dia ni kita boleh juga ukur dengan jangka suhu. Dalam buat sabun proses sejuk ni, proses ni, suhu minyak dengan suhu lye kena lebih kurang balance. Dia kena sama lebih kurang, baru waktu tu baru kita boleh campur. Sebab lye ni bila kita bancuh, dia akan suhu dia tinggi. Jadi kita tak boleh campurkan minyak terus ke dalam lye ni sebab nanti dia akan menjadikan sabun kita rosak lah, tak jadi. Jadi kita kacau sampai rasa dah larut semua. Kita bancuh dulu sebab kita nak bagi dia turun sejuk kan.
Okey, tadi suhu tertinggi pergi sampai 82 darjah Celsius. So sekarang ni dia dah start turun. Jadi kita tunggu sekejap. Sambil kita tunggu tu, kita kena satukan dulu minyak bekas yang kita nak buat tu. Ini dapat hadiah untuk saya guna je lah. Okey, kita nak satukan semua minyak. Rapeseed oil. Minyak kelapa. Kelapa ni dah kurang sebab saya bancus panaskan dengan palm butter tadi, sebab saya tak nak dia mengeras balik tu, kita tambah dia minyak kelapa tadi. Palm kernel. Okey, dan ni tadi yang kita dah cairkan tu. Kacau dulu, bagi sebati dulu minyak-minyak ni. Okey, jadi kita kena tunggu sampai suhu minyak dan suhu lye lebih kurang sama. Barulah proses mencampur tu boleh dilakukan. Okey, sambil kita tunggu larutan lye kita menyejuk, kita bancuh sikit pewarna kita ni dengan minyak. Kita gunakan pewarna powder. Kita tak gunakan pewarna makanan untuk sabun macam ni. Saya nak buat warna biru tapi tak jumpa. So saya buat je lah warna orange. Dapat hasil cantik anda boleh beli pewarna yang namanya iron oxide kat Shopee ke Lazada ke Okey, so larutan lye saya ni dah turun sampai 40 dan minyak ni berada dekat 38 sebab tadi kita panaskan palm butter tu kan, so dia panas juga sikit. Jadi kita dah boleh campur. Dah sebab dah suhu dah lebih kurang, maknanya kita dah boleh campur lah. Okay, jadi kita pakai ni dulu. Kacau dulu sikit-sikit. Okey, kalau nampak macam dah serata kan, kita nampak macam dah serata, barulah kita gunakan kita punya hand blender ni. Okey, kalau kita tengok memang banyak buih-buih, jadi dia akan ada gelembung-gelembung udara dalam sabun. Dia memang suka bentuk gelembung udara. Jadi gelembung udara memang tak cantik lah bila hasil sabun kita. Sebab tu bila kita guna hand blender, kita kena tap-kan gelembung tu supaya dia hilang. Barulah nanti sabun kita elok smooth saja. Jadi kita guna yang perlahan dulu. Kita punya ni ada melengkung macam ni, jadi ada potensi untuk gelembung udara tertinggal kat bawah tu. Sebab tu bila kita buat, kita kena tap-kan ya. Sampai kita dapat trace. Ni saya macam laju sangat saya punya blender ni jadi dia dah trace dah ya. Trace maksudnya bila kita buat macam tu dia dah ada tanda-tanda yang tinggal tu. Jadi maknanya dah trace lah ni. Cepat sangat Patutnya ambil masa sikit. Ni kiranya cepat sangat ni ya, dah trace dah. So ni macam dah terlajak ya, patutnya tak payah sampai macam ni. Okey. Lajulah blender ni. Alright, sekarang ni saya nak masukkan pewangi dulu. Lepas tu nanti baru saya akan bagikan dua
tak boleh buat kuat sangat dah sebab dah pekat dah. Okay, saya nak bagi 2 supaya saya boleh satu saya letak warna kuning. Ini kita punya acuan. Kita masukkan dulu sikit dalam tray. Dah maghrib tadi. Saya buat cepat-cepat je. Okay, next kita kena hentak dia supaya mana-mana ruang yang kosong tu dia akan isi. Okey, jadi kita kena simpan selama 24 jam. Esok baru kita boleh keluarkan dan kita boleh potong. So untuk ini kita stop dulu, kita nak tunggu keputusan dia besok, saya akan tunjuk keputusan. Okey, jadi ini dah 24 jam, jadi kita nak potong. So saya ada beberapa jenis pisau yang saya dapat bersama-sama dengan acuan tu ya. Itu ada. Okey, dan ni bekas memotong dia. Jadi pertama sekali kita kena keluarkan dulu sabun ni. Bagusnya tentang sabun acuan silikon ni lah. Tapi sabun ni walaupun keras tapi masihlah lembut dan boleh dipotong dengan mudah lah. Cuma yang saya tak berapa seronok buat sabun jenis ini ialah kerana kita kena simpan dia untuk melengkapkan proses saponifikasinya antara 4 hingga 6 minggu baru boleh guna. Selagi tak cukup tempoh saponifikasi tu, sabun tu tak lengkap lagi untuk digunakan. Maksudnya buihnya belum dapat yang cantik, hasil pembersihannya belum dapat yang cantik, belum lengkap lah, memang belum lengkap. Sebab tu saya suka sabun Milk and Pour, sebab senang. Milk and Pour tu proses saponifikasi dia dah lengkap, kita tinggal bancuh, masukkan bahan yang kena, boleh pakai. Tapi ni kita kena tunggu pula dulu 4 hingga 6 minggu. Okay, jadi ini untuk ketebalan sabun mana-mana yang kita nak. Jadi, katalah kita nak tebal berapa, kita nak tebal macam tu. Okay. Kita matikan dulu. Jadi tak berat. Jadi nanti kita akan dapat sabun yang sama tebal. Jadi inilah dia hasil sabun yang kita buat semalam, yang mengandungi minyak kelapa, minyak grapeseed oil, palm butter dan juga palm kernel. Ini ada hasil dia, halus ya. Sabun ni kena disimpan selama 4 hingga 6 minggu dalam tempat yang agak berangin. Jadi kalau kita nak buat secara komersial, kita betul-betul kena ada tempat penyimpanan dia lagi, kan? Tempat penyimpanan dia lagi. Dan untuk orang yang kreatif memang seronok lah buat sabun ni, sebab nanti dia boleh dapat macam-macam warna. Okay. Di samping macam-macam jenis minyak, boleh dapat macam-macam warna sabun.
Okey, inilah hasil akhirnya 10 buku sabun kita tu. Jadi cubalah kalau nak cuba kan, yang anda yang kreatif bolehlah cuba dengan macam-macam warna. Ada orang boleh buat bentuk pemandangan dan macam-macam kan. Tapi saya ni lambatlah kalau nak buat benda macam ni. Mungkin satu hari nanti mungkinlah. Cuma untuk setakat ni saya belajar je. Saya buat untuk suka-suka je. Jadi pada anda yang telah mengikuti video saya yang panjang kali ni, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Sokong saya, support saya, subscribe, like, komen, share dan sebagainya. Hingga itu, Assalamualaikum.